Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 ingin membentangkan faktor-faktor pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Malaysia merupakan negara yang mempunyai pelbagai bangsa seperti Melayu, India, Cina dan Iban. Malaysia juga kaya dengan keunikan budaya mereka tersendiri dan adat resam dan juga gaya hidup suku kaum yang berbeza. Oleh itu, Malaysia memerlukan beberapa faktor untuk membentuk etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Hal ini amat penting supaya Malaysia sentiasa berada dalam keadaan yang sejahtera tanpa berlaku pecah belah antara sesuatu kaum maupun sesama kaum. Antara salah satu usaha yang Malaysia lakukan bagi membentuk etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik ialah melalui pemupukan nilai-nilai murni dalam kalangan etnik di Malaysia melalui dasar kebudayaan kebangsaan. Dasar ini ditubuhkan bagi membentuk kebudayaan kebangsaan merdeka dengan mengukuhkan lagi perpaduan bangsa dan negara. Ia juga dapat memelihara identiti kepribadian kebangsaan yang telah lahir daripada kebudayaan masyarakat di Malaysia. Terdapat beberapa kaedah bagi memupuk nilai-nilai murni dalam usaha untuk mencapai matlamat dasar kebudayaan kebangsaan ini. Yang pertama, melalui pendidikan menengah dan yang kedua, melalui rumah terbuka. Setelah menamatkan pelajaran di peringkat sekolah rendah, pelajar akan melanjutkan pelajaran mereka di peringkat sekolah menengah. Seperti yang kita sedia maklum, di peringkat sekolah, bahasa Melayu merupakan bahasa penghantar, tetapi jika ingin menggunakan bahasa ibunda mengikut kaum tersendiri adalah dibenarkan jika memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Selain itu juga, bahasa moral diwujudkan bagi menggantikan mata pelajaran pendidikan Islam bagi pelajar yang bukan Islam. Hal ini jelaslah bahawa tiada paksaan untuk pelajar mengambil mata pelajaran yang mereka inginkan. Kerajaan juga telah membuka kota kepada pelajar yang bukan beragama Islam untuk memasuki sekolah berasrama penuh. Hal ini kerana kerajaan ingin memberi peluang kepada mereka untuk berinteraksi dengan kaum yang lain dan mengetahui hak sesuatu kaum dengan lebih mendalam. Sebagai contoh, pelajar yang bukan beragama Islam akan terbiasa mendengar lawangan azan dan budaya umat Islam yang akan melakukan solat 5 waktu dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Selain itu juga, pelajar Melayu juga boleh mengetahui budaya dan etika dalam kaum yang berlainan. Seterusnya, aktiviti rumah terbuka juga dilakukan bagi menyambut sesuatu perayaan. Aktiviti ini akan dijalankan apabila sesuatu kaum menyambut hari perayaan. Sebagai contoh, kaum Melayu akan menyambut Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha, manakala Cina akan menyambut Tahun Baru Cina dan India akan menyambut Hari Deepavali. Apabila kaum Melayu menyambut Hari Raya Aidilfitri, mereka akan menjemput kaum Cina dan India berkunjung ke rumah mereka. Dalam masa yang sama, kaum Cina dan India telah pun terbiasa dengan budaya Melayu yang memakai baju kurung apabila menyambut hari perayaan mereka. Manakala apabila kaum India dan Cina menyambut perayaan mereka, kaum Melayu juga akan berkunjung ke rumah mereka. Dalam masa yang sama, kaum India dan Cina akan menyediakan makanan yang halal bagi kaum Melayu. Amalan ini telah terbiasa dalam kalangan kaum di Malaysia. Amalan ini juga akan dapat mengeratkan lagi silaturahim antara sesama kaum dan juga akan mengukuhkan perpaduan di Malaysia. Seterusnya ialah peranan non-government organisation (NGO) dalam isu kepelbagaian hubungan etnik. Jadi, apakah itu NGO? NGO di dalam bahasa Inggeris ialah CSO yang bermaksud Civil Society Organisation.
NGO ialah pertubuhan badan bukan kerajaan di mana ianya bagi untuk mempertahankan kepentingan awam dan bukannya komersial maupun individu. NGO bersifat kebajikan iaitu tidak mementingkan keuntungan atau dengan bahasa mudahnya ialah organisasi sukarelawan. Kita telah mengetahui apakah itu NGO. Jadi, apakah pula peranan NGO? Peranan NGO yang pertama ialah memenuhi keperluan sosial masyarakat pelbagai kaum. NGO memberi peluang mewujudkan organisasi masyarakat tersendiri yang mencerminkan kepelbagaian sesebuah masyarakat yang bermaksud Melayu, India, Cina masing-masing boleh mewujudkan organisasi tersendiri yang akan memberi cerminan kepada bagaimana mereka memimpin organisasi tersebut. Oleh itu, NGO ditubuhkan oleh individu atau kumpulan yang bekerja secara kolektif ataupun sukarelawan. Seperti yang kita sedia maklum, kerajaan merupakan organisasi yang paling penting bagi negara kita Malaysia. Tetapi tidak semua perkara boleh diuruskan oleh kerajaan sendiri. Oleh itu, pentingnya pertubuhan NGO bagi membantu kerajaan apa yang tidak boleh diuruskan oleh kerajaan. Sebagai contoh, memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan jika ditimpa masalah. Oleh itu, NGO lah organisasi yang penting bagi membantu rakyat yang dalam kesusahan tanpa mengira etnik, budaya dan bangsa. Peranan NGO yang kedua ialah membantu dalam menjayakan kempen advokasi. Apa itu advokasi? Advokasi ialah bantuan yang diberikan secara berturutan. NGO yang membantu dalam kempen advokasi secara tidak langsung akan digunakan dasar ini oleh kerajaan kerana aktiviti yang dilakukan oleh NGO itu sendiri sangat produktif dan sangat memberi kesan yang baik sehingga kerajaan menggunakan dasar ini untuk diaplikasikan dalam organisasi kerajaan sendiri. NGO boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama, NGO bersendirian dan yang kedua, NGO tajaan kerajaan. NGO bersendirian adalah mereka yang mengharapkan dana daripada kerajaan, swasta dan individu yang prihatin terhadap aktiviti NGO. Manakala NGO kerajaan adalah NGO yang di bawah naungan pihak kerajaan itu sendiri. Oleh itu, NGO bersendirian dan NGO tajaan kerajaan perlulah bekerjasama supaya pelaksanaan sebarang aktiviti dapat menuju kepada objektif yang sama. Akhir sekali ialah contoh aktiviti yang dijalankan oleh NGO ialah menziarahi rumah orang yang kurang berkemampuan. Sebagai contoh, Yayasan Kasih Kanser dan Kronik YKKK dengan kerjasama POKB iaitu Persatuan Orang Kota Baharu telah mengadakan lawatan menziarahi seorang pesakit yang diserang angin ahma di Kota Baharu. YKKK dan POKB memastikan bantuan yang dihulurkan mempunyai kesan dalam jangka masa yang panjang. Samalah seperti yang dimaksudkan oleh advokasi sebentar tadi. Mereka bukan sekadar memberikan bantuan pada masa itu sahaja, bahkan juga memanjangkan isu ini kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Tidak cukup dengan itu, YKKK dan POKB akan memastikan penerima mendapat bantuan sehingga permohonan diluluskan. Mereka juga membantu pesakit untuk mendapatkan rawatan susulan di hospital dan juga rawatan alternatif jika diperlukan. Demikianlah di antara contoh yang dilaksanakan oleh NGO bagi membantu
masyarakat dan rakyat yang memerlukan tanpa mengira agama, budaya dan bangsa. Faktor seterusnya ialah sukan. Sukan semestinya dapat menyihatkan kesihatan tubuh badan kita dan ianya juga dapat menyatukan kaum-kaum di Malaysia. Jika kita lihat di slide, ada 3 poin yang kita boleh dapat tunjukkan bahawa sukan ini dapat menyatukan rakyat. Poin yang pertama ialah mengadakan majlis sukan, seterusnya sukan di bangku sekolah dan akhir sekali majlis ilmu sukan. Mari kita lihat. Yang pertama ialah mengadakan majlis sukan. Bagaimana majlis sukan dapat menyatukan kaum? Ialah dengan memberikan sokongan. Apabila rakyat semua bersatu padu memberikan sokongan, semua akan memikirkan cara apa yang patut mereka buat. Dan ini dapat menyatukan rakyat Malaysia. Terdapat 3 tempat kegemaran rakyat Malaysia memberikan sokongan mereka terhadap pasukan negara. Yang pertama ialah di stadium. Di stadium, para penonton dapat berpeluang memberi sokongan bersemuka dengan para pemain dan pejuang negara. Di restoran mamak, mereka dapat bertemu dengan rakan-rakan mereka yang di mana pelbagai kaum suka makan di restoran mamak. Dan kemudiannya di wayang pacak. Di wayang pacak, para penonton dan penyokong ataupun pengunjung dapat menikmati pelbagai jenis makanan yang dijual oleh para peniaga yang berada di wayang pacak. Sukan di bangku sekolah. Ianya menunjukkan bahawa ibu bapa dan guru bertanggungjawab untuk mengajar anak-anak tentang sukan. Peranan guru di sekolah semestinya besar, di mana guru perlu menyediakan peluang untuk murid-murid ini bersukan. Bagaimana? Dengan cara menjayakan sebuah aktiviti sukan ataupun pertandingan sukan di peringkat sekolah ataupun lebih tinggi. Dan guru-guru hendaklah menggalakkan murid-murid untuk bercampur dengan kaum-kaum yang lain agar murid-murid hilang sifat perkauman dan murid-murid selesa bergaul dengan kaum-kaum yang lain tanpa ada sifat perkauman. Sebesar peranan guru, lebih besar peranan ibu bapa, di mana ibu bapa seharusnya mendidik anak-anak mereka untuk menjadi lebih bagus dalam sukan dan sebagainya. Dengan cara menunjukkan teladan yang baik, ianya dapat membina semangat dan etika yang baik dalam diri anak-anak mereka. Mereka juga perlu memberikan sokongan kepada anak-anak mereka. Contohnya, apabila anak mereka minat permainan pingpong, ibu bapa juga harus menyokong. Dan poin yang terakhir ialah majlis ilmu sukan, di mana majlis ilmu sukan ini kerajaan telah buat inisiatif seperti mengadakan program sukan dan membina sekolah sukan. Mengapa majlis ilmu sukan sangat penting? Ia adalah kerana ianya dapat mengumpul atlet-atlet yang berpotensi dan seterusnya menjaga kualiti sukan negara, dan ini semestinya kemahuan para penonton dan rakyat Malaysia untuk melihat perlawanan sukan. Dan dengan cara ini juga negara mudah untuk melahirkan para pelapis yang baharu. Bayangkan jika tiada majlis ilmu sukan, semestinya susah untuk kita mencari. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Maisara. Jadi saya akan kupas topik seterusnya, di mana nilai bahasa Melayu dalam pembentukan peradaban berbilang kaum. Okey, tidak dapat dinafikan lagi bahawa bahasa Melayu ini telah digunakan secara luas di Asia Tenggara, di mana sejak zaman Empayar Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca. Sebagai contoh, mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa mereka berkomunikasi dan juga bahasa dalam dokumen rasmi mereka.
Sesebuah bahasa itulah yang menunjukkan kehalusan, kesopanan dan tinggi adab seseorang, dan ketiga-tiga ciri inilah yang menunjukkan menjadi asas dalam pembentukan sesebuah peradaban. Jadi, apa caranya dalam konteks pendidikan di sekolah untuk menerapkan nilai bahasa Melayu? Dalam konteks pendidikan di sekolah pula, peranan guru dan peranan para pentadbir itu menjadi satu syarat utama untuk menentukan kejayaan nilai bahasa Melayu itu dapat diterapkan dalam diri setiap pelajar yang berbilang kaum di Malaysia. Jadi, para guru perlu memahami kepelbagaian yang ada dalam diri setiap pelajar walaupun berbeza identiti, bangsa dan juga agama. Dalam konteks sekolah, para pentadbir boleh menganjurkan pertandingan seperti berbalas pantun dalam bahasa Melayu, menulis karangan dan juga debat antara kelas ke kelas. Jadi dari situ dapat mewujudkan nilai bahasa Melayu yang sangat tinggi dalam kalangan pelajar yang berbilang kaum di sekolah itu. Selain itu, guru perlu menjadi kreatif dalam pengajaran bahasa Melayu di dalam sesebuah kelas. Sebagai contoh, mereka boleh menggunakan contoh yang berada di sekeliling mereka dan berkomunikasi dalam bahasa Melayu bersama-sama pelajar-pelajar yang berbilang kaum. So, daripada situ, ia dapat menerapkan dan mengukuhkan tali silaturahim antara guru dan juga pelajar. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar. Gagasan Pendidikan Pelbagai Budaya atau dikenali sebagai PBB telah mengetengahkan bahawa bahasa Melayu menjadi bahasa yang wajib dipenuhi dalam konteks kurikulum di sesebuah sekolah. Pengajaran bahasa Melayu ini dapat mendorong pelajar untuk berfikir secara kreatif dan kritif dalam mengenali kewarganegaraannya, etika bahasa Melayu, budaya bahasa Melayu, kesenian dan sebagainya. Jadi bahasa Melayu ini perlu diketengahkan dan perlu diwajibkan dalam semua pelajar, tidak kira agama dan bangsa. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan dalam ilmu sains dan teknologi di mana bahasa Melayu ini mudah difahami oleh seluruh rakyat Malaysia, tidak kira bangsa dan agama. Jadi dari situ dapat melahirkan modal insan yang berintelektual dan juga modal insan yang mampu melahirkan daya teknologi yang tinggi buat negara Malaysia. Secara keseluruhannya, bahasa Melayu ini dapat menjadi asas pembentukan peradaban berbilang kaum di Malaysia. Peranan guru itu yang amat penting dalam menyampaikan nilai bahasa kepada pelajar-pelajarnya. Selain itu, bahasa Melayu dapat mendorong dan memberi ruang kepada pelajar untuk berfikiran secara kreatif dan juga berfikiran secara kritis. Ini kerana nilai bahasa Melayu itu sangat halus dan tinggi adabnya apabila kita berkomunikasi dengan seseorang, tidak kira dia berbangsa Cina, berbangsa Melayu ataupun berbangsa India. Oleh yang demikian, pembudayaan pembelajaran bahasa Melayu ini perlu diterapkan dalam diri setiap kaum yang berada di Malaysia dan seterusnya dapat mengukuhkan tali silaturahim rakyat berbilang kaum di Malaysia. Jadi sebab kata pepatah, bahasa jiwa bangsa. Sekian, terima kasih. Cadangan bagi mengukuhkan lagi nilai etika dan peradaban di dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia ialah yang pertama, individu itu sendiri perlu mengamalkan nilai etika dalam kehidupan seharian kerana diri sendirilah yang akan mengubah sesuatu perkara. Kerana setiap perubahan kecil yang dilakukan oleh seorang individu dapat mengubah kepada perubahan yang besar kepada masyarakat. Kemudian, cadangan yang seterusnya ialah melentur buluh biarlah dari rebungnya.
Pepatah ini sangat sesuai untuk cadangan yang kedua, iaitu ibu bapa perlulah mendidik anak-anak sejak dari kecil lagi supaya mereka sudah terdidik dengan akhlak yang mulia untuk menghormati semua agama tanpa mengira bangsa, supaya mereka lebih menghormati antara satu sama lain dan tidak akan mendatangkan masalah apabila mereka dewasa kelak. Secara kesimpulannya, perpaduan kaum ialah sangat penting untuk menjamin masa depan dan kesejahteraan negara, di mana kita lihat penyatuan kita bukanlah mudah untuk dicapai dan kita seharusnya menghargai pengorbanan datuk nenek kita yang telah berjuang suatu ketika dahulu, dan kita mestilah menggunakan instrumen-instrumen yang telah dikemukakan tadi untuk memastikan perpaduan kaum ini terbela, dan kita mestilah memberikan kesedaran kepada generasi muda untuk menghargai perpaduan kaum. Terima kasih. Alright.